أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Azza wa Jalla kurnia bekalkan kepada kita malam hari penuh barakah ini, dapat sama-sama kita bertamu di dalam Dewan Baitus Salam ini untuk sama-sama kita duduk di atas sebuah jalan ketaatan. Itulah dia jalan menuntut ilmu. Jalan di mana Nabi SAW sifatkan sebagai jalan shortcut dan jalan singkat untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Bertepatan dengan apa yang baginda sabdakan, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh sebuah jalan untuk dia dapatkan ilmu pengetahuan, nescaya dialah Allah yang akan mempermudahkan bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam syurganya. Maka dengan hal tersebut kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit kesungguhan dan pengorbanan kita di kala ini Allah Ta'ala satukan kita beramai-ramai dalam syurganya yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam hari penuh barakah ini kita menyambung kembali pembacaan kitab kita, kitab Syarah Hisnul Muslim yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahhaf Al-Qahtani rahmatullahi alaih, yang mana pada pertemuan yang sudah kita masih lagi terhenti di atas sebuah tajuk, iaitu doa lil marid fi ayadatih, iaitu doa ketika menjenguk orang yang sakit. Telah kita nyatakan dalam kehidupan ini Allah Ta'ala tak akan biarkan kita berada dalam zon selesa sampai pengakhiran. Maka dengan itu Allah Ta'ala beri ingat kepada kita dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti bertemu mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami benar-benar akan uji kalian dengan dua ujian. Itulah dia ujian kesenangan dan juga ujian kepayahan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semua akan kembali. Setelah kita membacakan ayat Al-Quran tersebut, jelas Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, kita akan diuji dengan dua hal, kesenangan dan kepayahan. Dan kepayahan itu terangkumlah di dalamnya dari sudut makanan, minuman, kesihatan, upah, penghasilan, gaji dan semisalnya. Allah Ta'ala benar-benar akan uji kita. Nun di sana kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering tertipu, memandang remeh kepada dua nikmat tersebut. Itulah dia nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Fawalhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini dengan kesihatan dan waktu lapang yang Allah hadiahkan buat kita, kita gunakan untuk sama-sama duduk di atas jalan ketaatan. Itulah dia jalan menuntut ilmu. Kerana nun di luar sana ramai orang yang Allah bagi waktu lapang kepada mereka, ramai yang orang bagi sihat pada tubuh badan mereka, malah mereka makin jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat risau jika kita termasuk di kalangan orang-orang sedemikian. Maka dengan itu apa yang kita nak kena buat? Kita berdoalah semisal yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas landasan agamamu. Wahai yang menggerak-gerakkan hati, gerakkanlah hatiku untuk terus taat kepadamu. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Taala, kita pergi kepada apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sudah. Ada di kalangan kita ada yang diuji dengan kesakitan dan penderitaan. Justru itu kita dianjurkan untuk pergi ziarah. Kita dianjurkan untuk pergi ziarah. Dan tajuk yang kita bacakan pada pertemuan yang sudah, iaitu doa lil marid fi ayadatih, iaitu doa ketika menjenguk orang yang sakit. Yang telah kita sentuh pada pertemuan yang sudah, doanya sangatlah pendek.
Tapi ramai di kalangan kita kadang-kadang tidak menggunakan lafaz doa tersebut untuk dia ucapkan kepada orang yang sakit di hadapannya. Ramai di kalangan kita yang lebih cenderung nak guna bahasa Inggeris, get well soon dan semisalnya. Akan tetapi Nabi SAW ajarkan kepada kita satu doa yang maknanya seakan-akan hampir sekali dengan get well soon, namun saat kita melaksanakannya dengan penuh ketaatan, pastilah kita akan mendapatkan pahala. Ini yang sebenarnya, kita jaga benda yang sedikit tapi dia menghasilkan pahala yang besar di sisi Allah. Dan ucapan tersebut adalah apa? La ba'sa tahurun insya-Allah. La ba'sa maksud dia apa? Tak mengapa. Tahur semoga menjadi penghapus dosa insya-Allah. Jadi itu yang kita dah sentuh pada pertemuan yang sudah. Adapun pada malam hari ini, siapa yang ada buku, kita akan masuk kepada muka surat yang ke 264. Masih lagi di bawah tajuk yang sama, doa lil marid fi iyadati. Cuma doa ini pula dinamakan doa lil marid bisyifa'in ajil, iaitu doa kepada pesakit agar diberikan kesembuhan segera. Diberikan kesembuhan segera. Ramai di kalangan kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla di kala ini dengan positif COVID-19. Jadi saya kira ramai di kalangan kita yang menggunakan lafaz-lafaz sunnah untuk mendoakan teman-teman muslimnya yang lain. Bagus. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jom sama-sama kita pergi kepada hadis yang terdapat di bawah tajuk ini. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ada maridan lam yahdur ajaluh faqala 'indahu sab'a mirarin as'alullahal 'azim rabbal arsyil 'azim an yashfiyaka illa 'afahu Allahu min dzalikal marad. Okey. Jadi jom sama-sama kita sebut sekali doa ini supaya kita dapat tata cara sebutan yang betul dan tepat. As'alullahal 'azim rabbal arsyil 'azim an yashfiyaka. Berapa kali nak kena sebut? Sab'a marrat. Dalam kurungan dia dah letak kat kita 7 kali. Jadi kalaulah kita setakat type message sekali pun tak jadi masalah, tapi diajarkan kepada kita saat kita berhadapan, kita menjenguk teman kita yang sakit, kita bacalah doa ini sebanyak 7 kali. Kalau kawan kita duk kata hang duk ulang-ulang benda sama ni awat, so kita kata inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena teranglah, sebab kalau kita duk ulang-ulang, dia akan sampai kepada kita ucapan-ucapan negatif. Orang-orang yang tak memahami sunnah, dia akan pandang kita dengan pandangan izdira, pandangan penghinaan, pandang remeh kat kita, kemudian dia akan sebut ucapan yang tak enak untuk kita dengar. Nak tunjuk baguslah tu, baca banyak-banyak kali, betul? Tapi kita selaku talibul ilm, penuntut ilmu, kita benar-benar akan merasai kita ni benar-benar orang yang beramal dengan ilmu saat kita buat apa yang kita belajar. Kalau tak, kita hanya akan duduk di atas par talibul ilm, penuntut ilmu. Tak jadi alim. Sebab apa tak naik pangkat jadi alim? Sebab tak amal, sebab tak buat. Jadi bila kita ziarah sahaja teman-teman kita, terus sahaja as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Ulang je 7 kali. Kalaulah keluar ucapan-ucapan yang tak enak untuk kita dengar, maka kita tahulah yang kita sedang berjuang di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita dah baca bersama-sama doa tadi. Jom kita lihat kepada perincian hadis ini. Hadis ini diceritakan daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Man 'ada maridan lam yahdur ajaluh." Barang siapa yang menziarahi seorang pesakit, barang siapa yang pergi menziarahi orang yang sedang sakit, lam yahdur ajaluh, yang mana orang tersebut sakit bukan hampir-hampir nak mati. Dia ada beza tak? Orang yang dah nazak kita pergi ziarah. Ada orang yang dia hanya sakit perut, hanya sakit dalaman ialah dan semisalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan kepada kita, barang siapa pergi ziarah seseorang yang sedang sakit,
yang belum lagi nak mati, faqala indahu sab'a mirarin, maka dibacakan doa ini 7 kali kepada orang yang sakit tersebut. Apa doanya tadi? Boleh baca sekali lagi? Tak usah tengok lah. As'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Jadi saya suka je nak sentuh-sentuh supaya kita ni dapat input. An yashfiyaka untuk lelaki, an yashfiyaki untuk perempuan, an yashfiyakuma untuk 2 orang. Ada 2 orang pesakit kat depan kita. An yashfiyakuma. Baru kita sebut an yashfiyakum untuk ramai. Kita pergi hospital kan, tiba-tiba kita diberi mic pula, diminta berucap. Mana kita nak tahu, betul tak? Tiba-tiba orang dia berharap ada orang yang boleh bagi motivasi dan dia nampak muka kita, maka dia pun hulur mic. Tolong sebut kata-kata motivasi kepada para pesakit. Jadi kita boleh baca. Dan kita sebut as'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyakum. Semoga Allah sembuhkan kalian semuanya. Baik. Jadi Nabi kata, barang siapa yang menziarahi orang sakit yang belum lagi kedatangan ajalnya, kemudian dia membaca doa ini 7 kali di hadapan pesakit tersebut, illa afahullahu min dzalikal marad. Kata Nabi SAW, pastilah Allah akan menyembuhkan penyakit tersebut. Ini antara janji Nabi SAW, yang mana saya teringat pengarang kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah fi Daw'il Quran wa Sunnah, Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyidin Nadda rahmatullahi alaih, dia pernah sebut kepada kita amat tidak layak seorang yang beriman untuk malu saat mengamalkan sunnah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh tidak layak untuk dia tidak yakin dengan apa yang dia sebut. Jadi kita ni semua sedar diri yang kita ni adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita cuba nak beramal dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka cubalah sedaya upaya bermohon dan berdoa kepada Allah agar Allah Taala bagi kekuatan kepada kita. Tayyib. Jom kita lihat lagi perincian yang disebutkan oleh pengarang kitab ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yashfiyaka, yakni semoga Allah menyembuhkanmu dan menghilangkan apa yang sedang engkau derita. Jadi once kita sebut an yashfiyaka, an yashfiyaki, an yashfiyakuma, an yashfiyakum, maksud dia semoga Allah menyembuhkan kalian, menyembuhkan engkau dan menghilangkan apa yang sedang engkau derita. Artinya, apabila seseorang menjenguk orang sakit, lantas dia mengucapkan doa tersebut di sisi orang yang sakit sebanyak 7 kali, dan si sakit itu berada dalam ilmu Allah, belum meninggal dunia, maka dengan kurniaan Allah si sakit itu akan sembuh. Jadi poin utama dia, kita pergi ziarah orang yang sakit tapi belum lagi menghampiri mati. Yang kita kata nazak tu kan, belum lagi, dia belum nazak lagi. Kita pergi tengah dia sakit, pergilah ziarah. Dan jika tidak demikian, dengar baik-baik, jika tidak demikian, kawan kita ni kita nampak dia punya tubuh badan dia masih kekar, masih segar, masih apa kita dah panggil lagi, nampak tidaklah terlalu menderita, tapi kita pergi ziarah dia dan kita baca doa ni, kemudian selang beberapa tempoh dia mati. Adakah kita nak ragu-ragu dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita tengok apa kata pengarang kita. Dia kata, jika tidak demikian, apabila ajal si sakit telah tiba, maka doa tersebut tidak berguna, selain hanya khusus bagi orang yang membacanya akan mendapat pahala. Wallahu ta'ala a'lam. Faham tak? Kita baca, still kita dapat pahala. Kalau takdir dia mati selepas daripada itu, siapa pun kita tak boleh nak menolak takdir, kerana Allah Ta'ala telah pun menentukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting untuk kita berdoa dan beramal sebelum mati menjemput. Kita dah belajar, kalau kita tengok kawan kita sakit, antara doa yang diajarkan oleh Nabi, la ba'sa, tahurun insyaAllah, dan yang kedua yang kita boleh baca adalah as'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Amallah sebelum mati menjemput kita, kerana fitnah kehidupan dan kematian itu benar-benar ada. Jadi kalaulah orang tersebut pun mati di hadapan kita, satu hari juga kita pun akan mati. Tak ada siapa boleh menidakkan. Tadi siang baru saya berkesempatan nak pergi salat jenazah
di Masjid Al-Ubudiyah dekat Ampang sana. Ada kawan saya punya ayah wafat pagi subuh hari ini. Kemudian kita pun pergi salat bersama-sama. Dan saat kita lihat jenazah baring di hadapan kita, di pembaringan di hadapan kita, maka kita pun sedar diri. Ada bagus kita pergi tengok orang mati ni. Sebab tu Nabi SAW kata apa kepada kita? Selain daripada ziarah orang sakit ni, yang dianjurkan adalah ziarah apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur kan? Sebab tu Nabi SAW sebut kepada kita, ala fazuruha kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku pernah halang kalian jangan pergi ziarah kubur, kata Nabi. Ala fazuruha, tapi sekarang Nabi kata pergilah ziarah. Kenapa kita kena ziarah kubur, Syahir? Ingat mati lagi, jiwa jadi tak dengar, jiwa jadi insaf. Barakallahu fiik. Bun, nombor 3. Kenapa kita pergi ziarah kubur? Mendoakan orang lain. Itu antara faedah-faedah khusus lah. Faedah-faedah umum. Kenapa kena pergi ziarah kubur, bang? Nabi sebut, Nabi kata, ini saya tanya ni supaya kita akan senantiasa ingat. Kenapa aku kena pergi ziarah kubur? Nabi kata, tariqal qalb. Dia akan melunakkan hati. Hati kita ni kadang-kadang susah sangat nak menangis, susah nak ingat Allah Ta'ala, susah nak rasa hati kita ni ialah lunak, lembut, susah. Tapi once kita pergi ziarah kubur, kita akan sedar apa yang kita duk perjuangkan selama ini. Kita besarkan rumah, kita besarkan kereta dan semisalnya, kadang-kadang tak bagi apa-apa manfaat pun. Dan yang kedua, Nabi kata tadma'ul uyun. Kenapa kena pergi ziarah kubur? Sebab Nabi kata boleh mengalirkan air mata. Sungguh hati yang keras dapat dilunakkan dengan tangisan. Sebab itu dalam pembacaan Al-Quran sekalipun, kalau kita baca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi, kita akan jumpa Nabi sebut iqra'ul Quran wabku fa illam tabku fatabaku. Bacalah Quran dan menangislah. Kalau kalian tak boleh nak menangis, Nabi suruh buat apa? Buatlah menangis. Buatlah menangis. Baik, dan yang ketiga, kenapa yang paling utamalah kenapa kita kena pergi ziarah kubur? Tuzakkirul akhirah, supaya kalian ingat negeri akhirat. Ini yang paling utama sebenarnya. Kehidupan kita tak pernah panjang. Bila saya tanya kat kawan saya tadi berapa usia ayahnya, dia kata hampir 70 tahun. So kita pun sedar diri, kita dah 36 tahun. Kalau Allah Ta'ala bagi izin, sampailah kali kedua 36 tahun, jadilah 72. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi izin, silat-silat sekejap lagi pun boleh meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kerana itu yang saya pegang poin ini, penting untuk kita beramal. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ajarkan kepada kita, jika telah sampai kepada engkau satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah engkau membiarkan ia berlalu pergi, dan berbuatlah sunnah tersebut dalam hidupmu walau hanya sekali. Jadi yang ni kita belajar ni. Biasa kita dok tengok orang-orang tulis, betul tak? As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Hatta waktu saya kena COVID baru-baru ni pun, ramailah orang duk hantar mesej serupa itu. Maka pada malam hari ini kita rasa sangat-sangat bertuah dan bersyukur, kita bukan setakat dapat sebut, tapi kita mempelajari isinya. Fadal. Yashfik. Sama je. Oh, dia yang tu dari sudut kita panggil Allahumma salli ala Muhammad, hanya lorat-lorat. Dia cara bercakap Yashfik. Sepatutnya Yashfiyaka. Kan? So tak ada jadi isu lah pun. Boleh je nak sebut an yashfiyaka pun boleh. Yashfik pun orang faham lah, orang faham insya-Allah. Tapi dari sudut kaedah tak kenalah. Pasal bila ada an dekat situ, maka huruf sebelum dhamir mustatir dia kena nasab, dia kena berbaris atas. Tapi penggunaan dari sudut bahasa Arab okey je, tak jadi masalah. Okey, taib. Kita pergi kepada isi maksudnya as'alullahal azim. Apa yang azim? Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung.
li'azimi fi dzatihi wa fi sifatihi. Kita minta kepada Allah yang zatnya sangat agung dan sifatnya sangat agung. Rabbal arsyil azim, pemilik ataupun Rabb dari aras yang sangat agung. Kenapa Nabi sebut Rabbul arsyil azim ataupun Rabbal arsyil azim ini? Kerana dalam banyak-banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, aras ini adalah allazi huwa a'zam makhluqatillah. Dia adalah makhluk Allah yang paling besar. So nak bagi tahu sebesar-besar makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah lah pemiliknya. Jadi kita sedang puji dan puja Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonan hanya berlaku saat kita sebut an yashfiyaka. Semoga Allah sembuhkan engkau. Itu permohonan kita. Dan inilah etika berdoa yang saban kali kita sebut. Setiap pertemuan kita tak pernah tinggal benda ni. Kita kata adab orang yang berdoa. Adab yang baik oleh seorang pendoa adalah saat sebelum dia melakukan permintaan dan permohonan, dia mesti buat apa? Puji dan puja Allah Subhanahu wa taala dahulu. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas. So dah selesai dah ni doa yang dibacakan ketika menjenguk orang yang sakit. Kita pergi kepada tajuk yang ke-50, iaitu fadlu iyadatil marid, keutamaan menjenguk orang sakit pula. Keutamaan menjenguk orang sakit. Telah kita sebutkan, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ramai di kalangan kita boleh hadir majlis ilmu tak putus-putus siang dan malam. Tapi saat Allah Subhanahu wa taala uji dirinya untuk beramal dengan ilmunya, ramai di kalangan kita terkalah. Saya kira hampir setiap waktu kita datang ke majlis ilmu akan ada pesanan, jangan tinggal Quran, jangan tinggal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggal selawat, jangan tinggal benda-benda yang baik, tinggalkanlah benda-benda yang buruk. Tapi manusia senantiasa diuji dengan apa yang dia dapatkan. Maka di sini tajuknya fadlu iyadatil marid, keutamaan menjenguk orang sakit, adalah sebuah tajuk bukan setakat untuk dipelajari, akan tetapi nak kena amal. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita menerusi hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita, haqqul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim ke atas muslim ada berapa pun? Ada berapa bang? Sittun. Ragu-ragu ni. Sittun, 6. Betul dah tu. Dah betul dah tu. Dalam sebahagian matan Nabi kata khamsun. Ada 5. Ada 5, ada 6. Kita baca yang 6. Yang pertama Nabi suruh kita buat apa? Idza laqitahu fasallim alaih. Hak yang pertama, kalau engkau bertemu dengan seorang muslim, kaulah yang kena memulakan ucapan salam. Okey, jelas. Jadi benda ni pun ramai di kalangan kita terlepas buat. Dengan dia rasa aku ni senior, dia menggunakan seniority dia mengharapkan orang muda je asyik mulakan bagi salam. Jangan, bukan kita kata jangan terpesona dengan faktor usia dan seniority. Tengok saja Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bertemu dengan kanak-kanak kecil, Nabi yang akan memulakan ucapan salam, Nabi yang akan pegang, Nabi yang akan rangkul mereka dan Nabi akan cium mereka. Ini yang kita nak kena buat. Yang kedua, Syahir, ingat, yang pertama tadi kalau kita berjumpa kita yang bagi salam. Yang kedua, jika dia wa idza da'aka fa'ajibhu. Bagus Abu Talha. Saat dia dipanggil, maka hendaklah dia menyahut panggilan tersebut. Kalau kita diundang ke majlis, pergilah. Kalau ada orang telefon kita, angkatlah, lebih kurang begitu. Supaya apa? Supaya kita rasa orang yang jemput dan panggil kita tadi rasa dihargai. Kita sendiri pun begitu, betul tak? Saat kita panggil anak kita buat tak kerti main game. Kita rasa apa bang? Marah. Kita panggil kawan kita, kita bagi salam, dia tak menyahut, dia buat tak reti sahaja. Kita akan rasa tak selesa. Jadi Nabi bagi isyarat kepada kita untuk kita memperkukuhkan lagi hubungan sesama mukmin. Kalau kita dipanggil, maka menyahutlah. Dan yang ketiga, Abu Mu'adz, kalau saja tanya ni macam exam pula dah. Apa tu? Kalau tak dengar?
Kalau dia wa idza stansahaka fansah lahu, kalau seseorang datang kepadamu dan dia minta nasihat, maka bagilah nasihat. Ini Nabi yang suruh kita buat ni. Tiba-tibalah yang datang depan kita ni orang yang jawatan lebih dahsyat jauh daripada kita. Tiba-tiba dia kata, aku sedang bingung, tolong bagi aku nasihat. Kita nak kena buat apa? Bagi nasihat walaupun sebatas ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Bagilah nasihat yang basic-basic pun tak apalah. Jangan langsung diam buat tak erti. Yang keempat apa bang? Tak dengar. Menjenguk orang yang sakit. Wa idza marida fa'udhu. Kalau ada orang sakit, pergilah ziarah. Inilah keutamaan yang kita duk sebut ni. Yang kelima, wa idza atisa fahamidallah fashammithu. Kalau ada orang yang bersin, lepas tu dia sebut alhamdulillah, maka engkau bertashmidlah kepadanya. Dan yang terakhir, wa idza mata fatsbi'hu. Kalau ada orang mati, pergilah iringi jenazah tersebut. So, ikutlah kita punya kemampuan. Ini yang kita katakan tadi, keutamaan menjenguk orang sakit. Nabi sendiri yang perintahkan kepada kita, wa idza marida fa'udhu. Kalau ada orang sakit, engkau pergilah ziarah. Baik, kemudian kita tengok hadis yang kita bakal dengarkan ini diceritakan daripada siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. An Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengar baik-baik hadis ni. Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslim masya fi khirafatil jannah hatta yajlis fa idza jalasa ghamarathu ar-rahmah fa in kana ghudwatan salla alaihi 70,000 malakin hatta yumsiya wa in kana masaan salla alaihi 70,000 malakin hatta yusbiha. Rawahu Tirmidzi. Kita dah cerita tadi, hadis ni datang daripada jalan siapa? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Katanya, aku telah dengar Nabi SAW bersabda. Apa yang Nabi sebutkan dan apa yang Sayyidina Ali dengarkan? Kata baginda, idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim. Jikalah ada seorang muslim yang mengunjungi saudaranya sesama muslim. Ini keutamaan pergi ziarah orang sakit ni. Tadi kita dah dengar Nabi sebut hak muslim ke atas muslim. Sekarang kita nak dengar kelebihan, keutamaan. Kenapa kita kena pergi ziarah kawan kita yang sakit, yang muslim? Masya fi khirafatil jannati hatta yajlisa. Kalaulah seorang muslim pergi melawat, menziarahi temannya yang muslim yang lain, maka dia telah berjalan untuk memetik buah-buahan syurga. Hatta yajlisa, sampai dia duduk. Benda-benda ni kadang-kala benar tak logik di akal. Kita sedang berjalan, nak tempuh jam, nak kena isi minyak, nak kena top up touch and go. Dekat mana yang petik buah-buah syurga? Betul tak? Tapi itulah masalah kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala nyatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni fitrah dia memang suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jadzu'a. Kalaulah dia diuji dengan sedikit penderitaan, maka makin banyak dia mengomel. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan manusia ni kalau Allah bagi nikmat kepada dia, maka dia akan menjadi makin kedekut. Sebab tu kalaulah ada di kalangan kita yang membaca hadis ini dengan kefahaman duniawi semata-mata, maka dia akan berharap dan dia akan banyak mempersoalkan. Apa dia ni? Aku pergi ziarah member aku tadi, duit aku pula makin habis. Aku pergi beli buah-buahan, aku pergi beli coklat, aku pergi beli makanan, aku pergi letak duit dalam sampul. Malah duit aku yang makin habis. Dekat mana yang aku sedang petik buah-buahannya? Kerana itu, ini dari sudut motivasi yang Nabi SAW nak ajarkan kepada kita. Yang mana janji Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar akan berlaku. Kalau kita baca surah Al-Ankabut, kita akan baca satu ayat yang mana Allah Ta'ala berfirman, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Apa kata Allah Ta'ala kepada kita? Barang siapa yang begitu berharap dengan amal solehnya nak bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa inna ajalallahi la'at. Ketahuilah urusan itu benar-benar akan berlaku.
Dengar ni, yang kita datang kelas malam-malam ni, kita duk menguap-muap, mata terkebil-kebil ni kan. Contoh, betul. Kita duk kata bila kelah nak habis, ataupun penatnya tadi siang buat kerja berat, sampai ke waktu malam ni kita nak kena datang kelas lagi. Untuk apa? Kita bagi isyarat senang. Apa yang kita buat tak lain tak bukan untuk bertemu Allah. Yang mana Allah Ta'ala kata, watazawwadu, sebelum kau balik bertemu dengan aku, bawalah bekal. Dan bekal itu adalah, sebaik-baik bekal adalah taqwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Macam mana kita nak jadi orang bertakwa kalau kita tak dapat ilmu? Dan macam mana ilmu tadi akan menampakkan hasilnya jika kita tak beramal? So once kita beramal dengan ilmu kita, barulah kita jadi alim. Dan mudah-mudahan alim tersebut tak menjadikan kita bongkak dan juga belagak. Dan kita berharap kita mendapat takwa. Dan Allah Ta'ala bagi isyarat kepada kita, barang siapa yang berusaha keras untuk dia bawa bekal-bekal ni bertemu dengan aku, fa inna ajalallahi la'at, sesungguhnya tarikh bertemu dengan Allah tu benar-benar akan datang. Wa huwas samiul alim, dan Allah Ta'ala maha mengetahui, maha mendengar. Allah Ta'ala tahu kita punya keluhan. Ya Allah, penatnya nak panjat tangga Baitulsalam. Ya Allah, penatnya nak hadap jam. Ya Allah, anak buat perangai. Macam-macam kita duk punya keluhan. Allah kata, aku maha tahu benda-benda tersebut. Dan aku pasti akan membahagiakan kalian, bukan dekat dunia semata-mata. Dekat dunia ni Allah akan campak rasa bahagia dalam hati seorang mukmin. Tapi betul-betul menjelang hari akhirat, Allah Ta'ala akan hantar kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi Nabi bagi isyarat kepada kita. Perjuangan kita pergi ziarah kawan kita yang sakit itu. Tengok kata baginda sallallahu alaihi wasallam, masya fi khirafati al-jannah hatta yajlis. Sebenarnya perjalanan tadi itu dia sedang memetik buah-buahan di dalam syurga hatta yajlis, sampai dia duduk bertemu dengan saudaranya. Fa idza jalasa ghamarathu rahmah. Bila dia sudah duduk, rahmat akan menaungi dirinya. Allah Ta'ala akan campak. Wallahi, kita kadang-kadang tak rasa. Tapi kalau kita buat satu-satu, dengar baik-baik, kalau kita buat sesuatu amalan berdasarkan sunnah Nabi SAW, pasti kita akan dapat rasai nikmat dan juga kemanisan beramal dengan amalan tersebut. Tapi kita kata, ustaz, saya ada je jumpa kawan-kawan yang asyik pergi ziarah kawan-kawan yang lain, tapi nampak tak berubah pun kan, cara bercakapnya, ataupun nampak hidupnya makin tertekan dan semisalnya. Jadi kita bagi isyarat jelas. Hadis Nabi SAW, Nabi nak kita buat satu-satu benda dengan keyakinan dan kefahaman yang lurus. Ini sebenarnya sama dalam bab solat, bab sedekah, bab baca Quran dan semisalnya. Ada je orang kata, ustaz, saya makin baca Quran makin tak tenang jiwa. Ada orang macam tu? Ada. Kenapa jadi macam tu? Pasal awal-awal lagi niatnya tak lurus, tak betul. Jadi kita pun begitu. Saat kita pergi ziarah orang sakit tadi, apa niat utama kita? Adakah kita nak tunjuk muka kita, sekadar tunjuk muka dekat depan teman kita yang sakit tu, dan kita tahu dia adalah orang kaya, semoga nanti dia sihat, dia akan bagi kerja kat kita, dia akan bagi gaji kat kita, dia akan bagi upah kat kita? Tak, kita pergi kerana perintah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala yang suruh pergi ziarah. Bukankah juga dulu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kiamatlah hadis tu akan berlangsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang seorang pemuda yang melakukan perjalanan jauh untuk pergi ziarah temannya. Maka Allah Ta'ala hantar seorang malaikat berupa manusia, dan malaikat tersebut bertanya, kenapa engkau nak pergi ziarah teman kau tu? Ada apa-apa yang kau hajatkan daripada dia ke? Dia kata apa? Tak. Sungguh aku pergi ziarah hanya kerana satu sebab sahaja, iaitu aku cinta dia kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat tadi pun berkata, ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala juga cinta ke atas engkau dan apa yang engkau lakukan ini. Jadi itu yang sebenarnya yang saya nak luruskan. Kita buat satu-satu benda, buatlah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita benar-benar akan menikmati kemanisannya. Baik, tengok apa lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia duduk sahaja dengan orang yang dia ziarahi tadi, ghamarathu rahmah, Allah Ta'ala pasti akan menaungi dirinya dengan rahmat kasih sayangnya. Fa in kana ghudwatan shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi. Jika hal itu dilakukan pada pagi hari, akan ada 70,000 malaikat yang mendoakannya sampai ke petang hari.
Wa in kana masa'a, kalau dia pergi ziarah waktu petang, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Pastilah dalam ekspedisi perjalanan dia nak pergi ziarah tadi tu akan ada 70,000 malaikat yang mendoakannya sampailah ke waktu pagi semula. Kalau dia pergi waktu petang, ada 70,000 malaikat yang doakan dia sampai ke pagi. Kalau dia pergi waktu pagi, akan ada 70,000 malaikat yang doakan dia sampai ke waktu petang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menerusi hadis ini kita dapat lihat fadl, keutamaan dan kelebihan iyadatil marid, menjenguk orang yang sakit, iaitu selain daripada kita sedang berjalan dalam kebun-kebun syurga yang Nabi bagi isyarat kita sedang memetik-metik syurga buah tersebut, kita juga sedar ataupun tak sedar kita sedang duduk dalam keadaan dihujani dengan rahmat. Dan yang paling utama sekali sebenarnya, kita didoakan oleh para malaikat. Wallahi kadang-kala iman kita yazid yang kus, kejap naik kejap tu turun. Dan saat iman kita turun tu kadang-kala benar-benar puncak kemalasan tu sampai kita nak berdoa pun malas. Jadi Nabi SAW tahu kelemahan kita umat akhir zaman. Maka Nabi SAW ajarkan kepada kita sesebuah hal yang kalau kita buat bukan setakat doa tersebut datang daripada kita, akan tetapi didoakan oleh makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum, yang tak pernah bermaksiat kepada siapa? Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka buat sahaja apa yang Allah Taala perintahkan. Tayyib. Abu Bakar Al-Anbari rahmatullahi alaih menjelaskan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan pahala orang yang menjenguk orang sakit itu dengan limpahan buah-buahan yang diperoleh pemanennya. Pemanen ni apa benda? Pemetik ya. Orang yang pergi ziarah kan, orang yang buat. Jadi pahalanya banyak dengan limpahan buah-buahan. Kita biasa dengar, kalau kita masuk dalam, kita biasa baca Quran, di antara nikmat syurga adalah diberikan apa? Diberikan apa? Bila dapat masuk dalam syurga? Dapat makan buah. Dapat makan buah. Kenapa? Kat dunia tak ada buah ke? Kenapa dalam syurga Allah Ta'ala nak bagi buah? Kita buka muka surat 5 ayat atas sekali, kita boleh jumpa Allah kata wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadza alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahhara wa hum fiha khalidun. Kata Allah Ta'ala, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Kenapa biasanya Allah sandingkan kedua-dua ni, Abu Muaz? Kenapa di iman mesti ngamal saleh? Bismillah. Lepas dia beriman baru dia soleh. Tapi ada je orang tak beriman tapi dia soleh, dia baik. Betul tak? So macam mana? Sebab iman tak boleh hanya sebatas ucapan. Tak boleh kita kata aku percaya Allah wujud, aku percaya ada syurga neraka, dan aku bercakap aku beriman pada Allah, aku beriman adanya hari akhirat, tapi tak beramal soleh. Kalau dia tak beramal soleh, iman tadi sempurna ke tak? Tak. Sebab tu setiap kali kita jumpa amanu, mesti ada wa amilus. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak didik kepada kita, kepercayaan ini bukan setakat ucapan dan juga yakin kau, tapi kau kena pamerkan. Antara bentuk pameran kita, persembahan kita ke atas keyakinan tadi, ini yang Nabi sebut ni, fadlu iyadatil marid, pergilah ziarah orang sakit. Jadi once kita pergi tu, kita sedang menampakkan iman. Dan once kita buat hal-hal yang diajarkan oleh Islam, oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kata annalahum jannats. Orang yang beriman, orang beramal soleh, maka mereka akan dapat jannats, syurga-syurga, kebun-kebun, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian mereka ni akan dikurniakan rezeki berupa samarat. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Setiap kali kami bagi buah-buahan berupa rezeki kepada mereka, ataupun kami bagi rezeki berupa buah-buahan kepada mereka, maka mereka akan sebut apa? Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Macam pernah dapat lah benda ni.
Kan orang ahli syurga tu bila dia tengok buah-buah kat dalam syurga, dia kata macam pernah direzekikan. Tapi Allah jawab, wa utubihi mutasyabiha, kami bagi seakan-akan. Tapi pastilah yang terdapat dekat dalam syurga jauh lebih enak dan lazat berbanding apa yang ada dekat dunia. Ada orang dia suka makan manggis, ada orang suka makan oren, ada orang suka makan rambutan, ada orang suka makan durian dan semisalnya. Betul tak? Saya benci ya. Saya tak suka durian. Siapa-siapa bagi hadiah kat saya durian, memang saya duduk luar rumah. Dia akan berlaku dua keadaan je. Sama ada isteri saya duduk luar rumah, dia makan durian kat luar rumah, ataupun saya yang duduk kat luar rumah, dia makan kat dalam rumah. Lepas tu saya suruh dia dia spray pewangi kat luar rumah, dia pasang bukhur beli kat Abu Talha, baru saya masuk. Sama? Alhamdulillah. Ada geng. Kita ada mazhab. Pun tak boleh. Aiskrim durian ke apa-apa yang melibatkan durian, jadi dia tak boleh. Saya tak boleh. Saya pernah pengsan pasal bau sahaja. Jadi saya tak boleh nak masuk terus. Tu dia. Itulah kata ada orang, kalau jumpa durian tu, orang panggil sampai orang panggil hantu kan. Hantu durian. Betul. Ana tak boleh masuk durian. Tak apalah. Ada orang suka rambutan, ada orang suka manggis, ada orang suka. Saya pun terkejut, ada dululah waktu saya form 1, saya pertama kali jumpa orang tak suka tembikai. Saya kata, ajaibnya. Tapi bila orang tu hulur kat saya durian, saya kata aku tak suka. Dia kata aku betul kau pelik. Dia kata okey, sama-sama pelik. Okey. Mudah-mudahan jadi quraba. Baik, hadirin hadirat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata wa utubihi mutasyabiha. Kami bagi buah-buahan macam yang kau pernah dapat dekat dunia, tapi yang dekat negeri akhirat, walal akhiratu khairul laka minal. Apa yang ada dekat negeri akhirat pastilah jauh lebih baik daripada apa yang ada dekat dunia. Kemudian Allah Ta'ala kata wa azwajum mutahharah, mereka akan dikurniakan dengan pasangan yang bersih, suci, dan wahum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam syurga tersebut. Nas'alullah ayyurzaqana Firdausil A'la. Kita berdoa semoga Allah rezekikan kita dapat masuk ke dalam Firdausil A'la. Amin. Ya Rabbal Alamin. Taib. Ada juga yang berpendapat bahawa maksudnya adalah jalan. Sehingga ertinya bahawasanya orang itu berada di jalan menuju syurga. Nampak? Ini sebahagian penafsir daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menafsirkan saat engkau sedang melakukan perjalanan menziarahi orang yang sakit, sebenarnya engkau sedang berjalan di dalam syurga. Subhanallah. Tak rugi. Dahulu saya dengar Ustaz Armin Halim Naro rahmatullahi alaih. Dia cerita kat kita dekat negeri Madinah dahulu ada seorang pakcik ni, saban asar, lepas asar apa dia buat? Dia akan menziarahi pesakit-pesakit dekat dalam hospital, hari-hari tak pernah tinggal. Sampaikan nurse ataupun jaga dekat hospital tu bertanya, aku perhatikan engkau duhai syekh, asyik datang saban petang, siapa yang engkau ziarah? Maka katanya aku menziarahi mereka yang berada di dalam hospital tersebut. Maka ditanya kenapa? Dia kata, sungguh aku sangat sedar diri dan aku yakin Allah Ta'ala tak kurniakan kepada aku berupa rezeki yang melimpah bagaikan orang lain. Tapi aku sangat yakin ya Allah hadiahkan kepada aku lisan dan lidah yang aku boleh bagi semangat kepada pesakit-pesakit supaya mereka kembali berharap kepada Allah. Jangan berhenti berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu aku datang dan aku bagi semangat. Doalah, minta dekat Allah, Allah pasti akan sembuhkan. Dan ini di antara kisah-kisah yang sepatutnya kita jadikan tauladan. Tak semestinya perjuangan itu mesti dengan duit. Kadang-kala perjuangan dengan tulisan, perjuangan dengan ucapan jauh lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada duit semata-mata. Daripada Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslima idza ada akhahu al-muslima lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji', rawahu Muslim. Taib. Daripada Thauban, dan Thauban ini merupakan hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muslima, sesungguhnya seorang muslim itu, idza ada akhahul muslim, ketika dia pergi menziarahi saudaranya yang muslim seorang lagi, lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'. Sesungguhnya orang tadi sedang berada di dalam perjalanan syurga sampailah dia kembali.
Jadi ini antara kita panggil motivasi dan anjuran yang hebat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Jadi begitu sidang penonton, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat rahimakumullah. Yakin dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar bersungguh-sungguh dan kita cuba berdoa pada Allah semoga kita dapat beramal dengan apa yang kita pelajari. Tayyib, kita pergi pula kepada tajuk yang ke-51, berbaki waktu yang ada. Tajuk besarnya adalah doa lil marid alladhi ya'isa min hayatih. Ni masih lagi dalam kerangka cerita orang sakit ni. Tapi nak cerita orang sakit ni, dia ada pelbagai jenis punya pengharapan. Ada orang sakit ni, sakit sikit je pun, tapi dia rasa macam tak ada harapan nak hidup. Ada orang pula dia uji sakit kau, tapi kita boleh nampak dia happy go lucky dia ada ya. Dia berbeza-beza. Sekarang ni Nabi ajar kepada kita doa lil marid alladhi ya'isa min hayatih. Tajuk besarnya adalah doa untuk si sakit apabila putus asa untuk hidup. Kita doakan, kita ajarkan dia satu doa. Orang yang sakit ni, yang dia kata aku dah rasa tak ada harapan nak hidup, aku rasa tak ada harapan nak hidup. Benda ni berlaku dalam hidup saya waktu mak saya masih hidup lagi, rahimahallah wa ghafarallahu laha, amin ya rabbal alamin. Time tu mak saya sakit lama, 2004 sampai saya balik Madinah. 2004 sampai 2015 memang sakit sungguh-sungguh. HUKM tu kira rumah saya nombor 2. HUKM, saya duduk kat flat ni, si Melaka ni. So pergi HUKM tu, saban minggu tu, kalau Darul Quran dulu balik, hujung minggu mesti pergi HUKM. Tengok mak sakit. Dan doktor tu tak habis-habis cakap, saya ingat lagi, you punya mak ni, memang semangat dia kuat lah. Semangat dia kuat, dia kata kan. Sebab katil sebelah dia ni, ada 8 katil kan, ward tu kan. Yang sekali dengan dia. Setiap minggu lepas dia tu pejam, dia ni pejam. Lepas dia ni pejam, dia tu pejam. Dia ni pejam, dia pejam. Tapi mak you banyak tahun dah dekat sini, dia kata. Tak pejam-pejam, dia kata. So semangat dia kuat, dia kata. Alhamdulillah lah. Allah bagi rezeki, kita dapatlah tabur bakti sikit-sikit. Bantu-bantu apa yang patut, doa-doa kan. Dan semisalnya. Tapi nak bagi tahu, waktu saya pergi ziarah dahulu, memang ada di kalangan mereka. Mana taknya. Ada di kalangan mereka yang dah putus harapan nak hidup. Daripada potong jari kaki, potong apa? Pergelangan kaki. Potong pula sampai ke lutut. Lepas tu nak potong sampai ke bahagian peha tu pula. Jadi bila saya pergi ziarah tu, mesti akan ada bunyi aso-aso ke bukan apek, ada maksudnya orang-orang tua-tua kan. Dia akan kata, adik, you jangan kena sakit macam ni, lebih baik mati lebih baik mati, sakit, dia kata. So itu antara ucapan mereka lah kan. Jadi kita duk nampak ada pula yang menahan sakit, dia kata, dia lebih baik matilah daripada hadap penyakit macam ni. So kita duk nampak orang-orang begini, nampak je dah macam putus harapan. Cuma pada ketika itu sebelum kita terbang pergi Madinah dahulu, kita ni tekong tahlil. Tahu tekong? Kan? Jadi kita tak belajar sunnah. Kita pun yalah, setakat boleh kata apa? Sabarlah, betul tak? Doalah semoga Allah beri kesembuhan. Sebatas tu. Tapi rupa-rupanya setelah kita belajar sunnah, Nabi SAW ajar kepada kita, kalau kau berhadapan dengan pesakit yang dah rasa give up dalam kehidupan ini, ajarkan dia baca doa ini. Apa doa tersebut? Jom kita tengok. Kata putus asa tersebut artinya angan-angan untuk hidup sudah terputus. Ada orang begitu. Mati je lah. Maratib tu je, zikir tu je. Jom kita dengar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa asagtu ilayhi qabla an yamut wa huwa musnadun zahrahu ilayya aw musnadun ila dhahrihi yaqul Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Jom kita sebut sama-sama. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini datang daripada sahabiyah yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha sami'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengar
Bukan dia kata sami'atu, dia kata dia dengar, dia telah mendengar Nabi SAW. Pada ketika itu aku sangat dekat dengan Nabi SAW, di mana Nabi bersandar di ribaanku, ataupun aku yang dekat, ataupun aku yang menyandarkan badanku kepada Nabi SAW, atau ribaan. So nak bagi tahu dekatnya. Dan pada ketika itu aku dengar Nabi SAW sebut di hujung-hujung kehidupan Nabi, Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, aku dengar Nabi sebut benda ni. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, wa alhiqni birrafiqil a'la. Bawalah diriku menuju ar-rafiq al-a'la, Tuhan yang maha tinggi. Rupa-rupanya di sana ada banyak perbahasan. Apa maksud ar-rafiq al-a'la? Yang kita faham, yang paling utama nak menuju Allah Ta'ala lah. Ini yang Nabi duk minta. Maka kita pun tahu kan, apa ucapan Nabi terakhir pun sebelum Nabi wafat? Ummati. Bukan Alhamdulillah. Apa dia? Allahumma ar-rafiq al-a'la. Allahumma ar-rafiq al-a'la. Ada yang sebut Allahumma, ataupun yang sebut bir-rafiqil a'la. Okey. Jadi ar-rafiqil a'la, kita tengok Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang dimaksudkan dengan ar-rafiqil a'la? Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surah An-Nisa ayat yang ke 69. Siapa dia ar-rafiq? Mereka itulah akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, iaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang amat teguh kepercayaannya, wasyuhada, orang yang mati syahid, dan juga orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. So maksud rafiq adalah teman. Kita tengok kat bawah, ada pula yang berpendapat ar-rafiqul a'la adalah syurga. Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah bawalah aku ke tempat yang tinggi, dan itu bererti syurga. Dan pendapat yang ketiga, ar-rafiqul a'la adalah Allah. So bawalah aku kembali menujumu wahai Allah. So ini antara doa yang kita kalau lihat ada di kalangan kita yang sakit, maka ajarkan, selain daripada kita datang ziarah dia, kita pun sebut apa tadi pun? Kita pergi ziarah dia, la ba'sa tahurun insya-Allah. Ataupun yang kedua tadi, as'alullahal an yashfiyaka. Selain daripada kita doakan dia, maka tinggalkan sesuatu untuk dia beramal. Yang ni kita boleh ajar. Walaupun kalau kita bagi Hisnul Muslim seketui, lagi baik lah. Tapi sebenarnya kalau kita bagi dalam posisi kita cerita sedikit apa yang terdapat dalam Hisnul Muslim, dia jauh lebih membekas. Kalau tidak, dia akan dapat macam ni seketui, kemudian dan dia letak sampai dia, kita panggil apa? Dia macam biasa je. Allahu Akbar. РИАЛ dulu ni beli dekat Saudi je. Betul. Yalah. Tapi jangan putus asa dan jangan putus semangat dalam menyebarkan kebaikan. Macam Abu Talha cerita tadi, bila jadi sidang penonton tak dengar. Saat diberikan bantuan, diselitkan sama azkar sabah wa azkarul masa, zikir pagi dan zikir petang. Kebiasaannya orang-orang kita saat dapat kutayib, ni kita panggil kutayib. Kalau besar macam ni kita panggil kitab. Ni betul. Ni dipanggil isim tasghir, isim tafdil. Baru dengar
Kutayyib. Jadi orang-orang kita once dia dapat kutayyib, dia akan sebut Yasin ke ni? Yasin ke? So dia dah sinonim lah dengan Yasin. Tapi itu yang saya sebutkan tadi, jangan pernah lelah ketika nak menyampaikan kepada mereka apa-apa bentuk ilmu. Zikir pagi, zikir petang ke? Syarah sahaja dekat dia. Ni zikir pagi yang Nabi biasa amal, ni zikir petang yang biasa Nabi amalkan. Cakap je macam tu. Dan saya ada orang-orang yang kita pun pernah berbahagi macam tu lah. Kita dapat sedikit income, kita beli buku-buku kutayyib-kutayyib kecil ni, kita pun share dekat kawan-kawan. Wallahi ada di kalangan orang-orang yang kita pernah bantu, sampai ke hari ni saat saya jumpa dia, dalam poket dia kutayyib tu ada. Memang dia baca. Dan dia kata, saya dari dulu mencari-cari doa-doa yang mudah diamalkan, dan ternyata zikir pagi petang ni awal-awal nak buat dulu senang ke susah? Susah. Wallahi, tambah-tambah kita nak baca 3 kul tu 3 kali, kita akan rasa macam berat, buang masa, banyak waktu terguna. Tapi hari ni alhamdulillah, kita baca tanpa tengok pun kita rasa dia macam apa? Air mengalir. Alhamdulillah. Jadi orang-orang begitu pun dia, once dia dapat, dia rasa nikmat. Sebab tu jangan rasa lelah dalam memberi. Kita ada teman-teman yang Masya Allah menunjukkan akhlak, Abang Zul apa semua, sekali beli kutayyib bagi ke orang, kita pun nak kena buat benda sama. Tak, kita tak mention seorang-seorang, jangan terasa hati. Tapi begitu kehidupan kita, kita tahu dia tak setakat dunia semata-mata, tapi yang lebih utama di negeri akhirat sana. Baik. Jadi selain daripada yang kita sebutkan tadi, once kita pergi ziarah orang sakit, kita doakan dia, maka tinggalkan dia sesuatu yang boleh buat dia beramal. Kalau dia tak boleh cakap bahasa Arab, Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, sekurang-kurangnya ajar dia bahasa Melayu. Kau baca je macam yang Nabi ajar, ya Allah ampunilah aku, kasihanilah aku, dan sampaikanlah aku, bawalah diriku untuk bertemu Ar-Rafiqil A'la, yang maha agung ke, yang maha tinggi ke. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bagi kebaikan kepada dia dan kepada kita. Di sana ada hadis kan Nabi sebut, man dalla ala khair ka ajri fa'ilih. Barang siapa menampakkan, menunjukkan sebuah kebaikan, orang tersebut buat, maka pahala tadi akan kembali kepada orang yang menunjukkan kebaikan yang sama. Allah ta'ala a'lam. Ya, ada apa soalan? Silakan. Yang sakit? Dua-dua tak jadi masalah. Tak ada masalah. Kita doakan dia, pergi dekat depan dia, la ba'sa tahurun insya-Allah. Ataupun kita nak baca duduk kat tepi dia sedang rehat ke. Kan kadang-kala waktu kita pergi ziarah tu, orang tu tengah tidur kan dia. So kita pun sambil tengok dia, kita pun as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Boleh saja. Baca saja. Kalau ya abang katakan tadi, kita doakan dalam keadaan kita dah balik baru kita doakan dia, kita sangat berharap termasuklah dalam da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib, iaitu doa seorang muslim untuk temannya dalam keadaan ghaib, tak ada orang pun tahu, antara kita dengan Allah Ta'ala sahaja. Fihi malakun muwakkalun inda ra'sihi, di sana akan ada malaikat yang di atas kepalanya yang diwakilkan hanya untuk sebut apa? Amin walaka bimithl, untuk engkau pun macam tu juga. Kan? Tapi kalau kita baca kepada hadis ni, kita baca kepada tajuk yang kita belajar pada malam hari ini, iaitu doa lil marid fi ayadatih, iaitu doa untuk pesakit saat engkau menziarahinya. Maksudnya kita pergi jumpa dia lah. Silakan. Apa hukum ucapan syafakallah kepada orang sakit? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bertanya. So dia termasuk di dalam lafaz mendoakan. Tak jadi masalah kita nak sebut an yashfiyaka yang macam panjang-panjang ini pun, ataupun kita semata-mata nak sebut syafakallah. Anjurannya adalah anjuran mendoakan, anjuran menziarahi, etika menyampaikan ucapan. Jadi lafaz ni tak kisah dengan baik-baik. Lafaz tak jadi isu, sebab saya teringat wahyu terbahagi kepada dua, wahyu matslu dengan wahyu ghairu matslu. Wahyu matslu adalah wahyu yang dibacakan, yang ni tak langsung, tak boleh berubah, dia adalah Quran.
Tak boleh lah. Once kita nak baca Quran, tak boleh dah. Nak baca Ar-Rahman Ar-Rahim dulu baru Alhamdulillah Rabbil Alamin, tak boleh. Tapi kalau wahyu ghairu matslu, dan dia adalah salah satunya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kan? Apa tu? Jadi kalau doa-doa begini, kita boleh mentakhirkan yang awal dan mengakhirkan kita boleh mengakhirkan yang awal ataupun mengawalkan yang akhir. Tak jadi masalah. Awak Muhammad bin Allahul Musta'an. Yang tu yang tu kena minta ustaz-ustaz aja untuk jawab lah, insyaAllah. Taib, kita berhenti kat sini insyaAllah. Ya. Macam mana? Okey. Boleh, tak jadi masalah. Ada je keadaan angkat tangan untuk berdoa, banyak keadaan, bukan setakat waktu perang, bukan setakat waktu hujan turun. Ada keadaan Nabi SAW doa dalam keadaan hadap kiblat dan juga angkat tangan selepas daripada solat fardu dan juga selepas daripada qiyam. So kita pun tak jadi masalah kalau kita jangan rigid sangat dalam bab doa ni. Boleh selama mana kita tak memberatkan diri kita dan orang lain, boleh. Walan yushaddin ahadun illa ghalabah. Tapi kalau kita memang keraskan diri kita, semua benda tak boleh, kita akan kalah. Boleh faham tak? Kalau kita asyik benda ni boleh, benda ni tak boleh, kita terlalu rigid, kita akan kalah. Tambah-tambah dalam urusan beragama. Jadi ada time kita nak doa tak angkat tangan, silakan. Ada ketika kita nak angkat tangan, silakan. Masa khutbah tu kalau kita tengok memang tak ada petunjuk lah. Tak ada khutbah kedua untuk angkat tangan. Sebab bahkan ada di kalangan ulama Abbasiyah di zaman orang-orang angkat tangan berdoa pada khutbah kedua, kan ada di kalangan mereka ada yang mengucapkan semoga Allah memburukkan kedua tanganmu. Kan sebab angkat tangan tu. Jadi gitulah, kita keluarlah daripada khilaf dan kita buatlah benda yang kita yakin atas apa yang telah kita pelajari. Allah Ta'ala a'lam. Ada soalan pelik-pelik lagi? Allahul Musta'an. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Di antara orang-orang yang mana yang berserta dengan raja yang pertama untuk membuka Arab Saudi, yang mana raja jagalah pada dari sudut ekonomi dan semisalnya, dan dialah orang yang Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala antara orang yang mengembangkan ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membenteras orang-orang yang begitu kita panggil takjub ataupun begitu teruja nak beramal di tanah perkuburan dan semisalnya. Maka dialah di antara orang yang menghapuskan amalan-amalan tersebut dan membawa masyarakat jahiliyah untuk kembali beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Taala bagi rahmat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan rahmat yang meluas insya-Allah. Baik, kita berhenti dekat sini insya-Allah dan kita teruskan dengan solat kita insya-Allah. Yang baik pasti datang daripada Allah, yang lemah datang daripada diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.